Sejak awal 1918, influenza atau sersema Spanyol dianggap jangkitan tidak berbahaya meskipun virus itu telah membunuh 650,000 manusia setiap tahun. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, wabak ini telah meragut 1 hingga 2 juta nyawa pada 1957 bermula di China hingga tersebar ke seluruh dunia. Di Malaysia, kes pertama yang berlaku pada 2009 apabila seorang pelajar berusia 21 tahun yang baru pulang dari Amerika Syarikat dikesan positif influenza A H1N1. Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Hello Doktor bersama dengan saya Adrana Adnan dan macam biasalah di Hello Doktor pelbagai isu-isu kesihatan, penyakit-penyakit yang sedang menular yang akan kita bincangkan dalam Hello Doktor. Dan kalau anda ada sebarang cadangan atau perkongsian, bolehlah ke media sosial kita di Facebook Hello Doktor TV3. Dan episod kali ini topik yang akan kita bincangkan adalah virus yang tersembunyi dan pastinya kita bawakan yang pakar untuk membincangkan topik ini dan bersama dengan saya sekarang ini Dr. Zarin Iqmal Zan Muhammad Zain, pakar kanak-kanak dan jantung kanak-kanak, Hospital Pakar KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Doktor sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Tadi kita dah saksikan bingkisan mengenai sejarah penemuan influenza ataupun Spanish flu ya. Itu epidemik dia. Epidemik dia lah. Jadi sekarang ni kalau kita tengok pun dekat Malaysia, almost setiap hari juga kita dengar ada orang mengalami penyakit ataupun dijangkiti penyakit influenza ni. Jadi sebagai permulaan mungkin doktor boleh kongsikan apa itu influenza sebenarnya? Terima kasih Adana dan TV3 kena jumpa doktor ke rancangan ini. Sebenarnya influenza ini bukannya penyakit baru. Dan banyak information daripada cetak media dalam ramai pun doktor keluar di social media bercakap tentang influenza ini. Dan sebenarnya evolusi influenza ni sejak awal kurun ke-19 lagi. Jadi contohnya Spanish flu yang pandemik seluruh dunia tu membunuh hampir 100 juta manusia pada waktu itu. Dan dalam 140 tahun ni ada lebih kurang 5 atau 6 epidemik seluruh dunia disebabkan oleh influenza. Ya. Dan sebenarnya virus ni telah dikaji oleh saintis, ahli virologi, ahli patologi dan sebenarnya ramai yang di belakang tabir yang perlu diberi kredit tentang penyakit ini, seperti berbanding dengan doktor yang merawat, kita merawat pesakit dan simptom dia, dan tetapi maklumat dan juga ilmu yang kita tahu tentang influenza ini adalah dari orang-orang yang berada di makmal, yang tidak menyerlah. Dan dengan ilmu ini memberikan doktor juga ilmu untuk merawat pesakit itu supaya sembuh dengan cepat ataupun mengelak mereka dari mendapat komplikasi yang teruk daripada influenza. Jadi sebenarnya influenza ini adalah ataupun dikenali sebagai flu atau the flu, is satu penyakit berjangkit disebabkan oleh virus yang dinamakan influenza ini. Dan simptom dia adalah daripada yang ringan sehingga yang berat. Jadi yang ringan atau biasa adalah demam, sesema, sakit tekak, sakit badan, letih lesu, tak ada selera makan. Dan biasanya simptom ini bermula setelah terdedah kepada virus influenza ni antara 2 hingga 4 hari, kemudian dia berlarutan 2 ke 5 hari selepas itu. Dan dalam kanak-kanak biasanya boleh mendapati muntah dan juga cerit-berit lah. Yes. Okey. Itu antara simptom-simptom yang akan kita bincangkan dengan lebih dalam kejap lagi. Tapi macam mana sebenarnya seseorang tu boleh dijangkiti influenza sebenarnya, doktor? Sebenarnya mereka dijangkiti daripada 3 cara lah. Satu adalah aerosol, maknanya daripada udara. Okay. Virus influenza tu ada je. Sudah tentu
apabila dia terdedah kepada seseorang yang dijangkiti influenza, contohnya seseorang itu bersin dan dia di kawasan yang kawasan biasanya antara 6 kaki lah boleh dijangkiti. Kemudian kedua adalah kontak sentuhan, dan ketiga adalah mereka namakan format maknanya sentuhan pada bahan-bahan yang bahan sekeliling meja, katil ataupun di mana mereka tersentuhlah dan ini biasanya pada kanak-kanak lah, mereka suka mengembarakan pegang sini pegang sana Okey, dan dari segi jenis-jenis influenza pula macam mana? Sebab saya selalu dengar macam ada influenza A, B, C. Betul, jadi mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih terperinci. Jadi dengan penyelidikan perubatan, mereka dapati ada 4 jenis. Oh, 4. A, B, C, D. Tetapi yang kerap adalah influenza A dengan B. Influenza A ni adalah yang paling virulent, maknanya paling mudah menjangkiti dan dia juga menjangkiti haiwan seperti burung. Okey. Tapi ini yang orang dulu kata sesama burung tu. Yes. Jadi influenza B kebanyakannya manusia sahaja. C dan D jarang kita dapatlah Jadi dan dengan macam saya ulang lagi penyelidikan perubatan, kita dapati influenza A ni dia pun banyak jenis juga bergantung kepada komponen pada dinding sel itu Jadi itu yang dinamakan A, H1N1, H2N1, H3. Jadi ada lebih kurang 180 combination of this influenza vaccine dan setiap tahun satu jenis saja yang lebih kerap atau lebih ketara di seluruh dunia. Jadi setiap tahun company ataupun pharmaceutical company yang menghasilkan vaksin ni akan menghasilkan vaksin yang tertentu saja supaya mengurangkan kadar jangkitan jenis virus yang ada pada tahun tu. Jadi itu sebabnya ia berubah setiap tahun. Jadi kerana itu mungkin vaksin tu perlu diambil mungkin setiap tahun juga. Betul. Okey. Tapi apa pula perbezaan antara influenza dengan demam dan selesema biasa? Sebab macam doktor cerita tadi lebih kurang simptomnya. Betul. Memang kita sebenarnya tak boleh nak bezakan sebenarnya sebab simptom tu lebih kurang sama cuma oleh kerana influenza adalah satu keadaan yang mana kerap berlaku, jadi sekarang ni kita mudah untuk buat test jadi kita dapat tahu. Tapi secara simptomnya influenza itu sudah tentu dia keadaan dia lebih ketara sedikit daripada sesema yang biasa. Contohnya sesema biasa pada kanak-kanak mungkin dalam 2 hari dah hilang. Tapi influenza ni kadang-kadang tu lebih lama, lebih ketara. Jadi ibu bapa mungkin risau 3 hari 4 hari masih lagi tak sihat-sihat Jadi baru berjumpa doktor, kemudian baru mendapatkan ujian Tapi harus diingatkan bahawa ada juga keadaan influenza yang boleh menjadi bahaya. Dan oleh kerana influenza ni adalah virus paru-paru atau virus respiratory, sudah tentu masalah paru-paru yang lebih ketara atau lebih kritikal boleh berlaku, menyebabkan pneumonia ataupun dipanggil acute respiratory distress syndrome yang menyebabkan mereka perlu masuk ICU dan boleh memaut. Dan juga jangkitan pada otak seperti encephalitis, encephalopathy dan sudah tentu mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis tinggi, itu akan lebih asma, jadi mereka akan lebih kritikal dan boleh menyebabkan keadaan mereka lebih sakit dan ini yang boleh membawa mereka keadaan yang lebih kritikal. Yes, itu akan kita bincangkan dengan lebih mendalam lagi mengenai gejala-gejala influenza ini. Tapi sebelum itu, doktor, apa kata kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya dalam Hello Doktor.
Kembali lagi dalam Hello Doktor bersama dengan saya Adrana Adnan, dan topik yang kita bincangkan untuk episod kali ini, virus yang tersembunyi. Lebih spesifik lagi, kita membincangkan mengenai influenza yang sedang menular di negara kita ni dan juga di beberapa negara. Dan bersama dengan saya Dr. Zarin, yang tadi kita ada bincangkan mengenai bagaimana permulaannya dan juga bagaimana mereka dijangkiti influenza. Tapi sekarang ni kita nak tanya gejala yang menyumbang kepada influenza ni. Bagaimana, doktor? Ini terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada gejala dan juga tempoh inkubasi influenza ni kepada seorang pesakit tu. Pertama adalah dos jangkitan tu. Sekiranya dos tu besar dan seorang tu yang punya simptom yang banyak, kemudian dia bergaul dengan satu kumpulan, jadi kemungkinan untuk dia menjangkiti kumpulan tu lebih tinggilah. Dan juga sekiranya seseorang itu tak pernah terdedah kepada virus yang dijangkiti oleh seseorang itu, sudah tentu lebih mudah dia dijangkiti dan manifest ataupun nampak dia sakit. Kedua adalah laluan yang dia menerima virus tu. Sekiranya dia menerima melalui air liur, aerosol secara udara dan terus ke paru-paru ataupun saluran pernafasan kita, sudah tentu lebih ketara. Tapi sekiranya dia dijangkiti melalui kontak macam sentuhan tu, kurang ketara. Dan ketiga adalah kekuatan imun seseorang itu. Sekiranya seseorang tu keadaan imunnya adalah lemah. Contohnya orang-orang warga tua, kanak-kanak, ibu yang mengandung, jadi ataupun di mana mereka memang tak sihat disebabkan penyakit kronik, maka gejala itu adalah lebih teruk. Jadi ini yang mempengaruhi gejala influenza itu. Dan antara gejala-gejala yang mereka yang akan kita nampak ataupun yang mereka rasai sendiri, bagaimana? Jadi mereka yang apa yang mereka rasai sendiri adalah demam, sakit tekak, sakit kepala, sakit badan, letih lesu. Cuma dengan keadaan yang berbeza tu, mereka lebih kritikal atau lebih sakit daripada yang biasa lah. Jadi mungkin mereka pernah kena jangkitan influenza sebelum ni, tetapi sekiranya mereka terdedah kepada influenza jenis yang lain, keadaan tu mungkin lebih teruk, ataupun sekiranya mereka mempunyai antibodi kepada influenza yang tertentu itu, simptom dia tak seteruk yang dulu. Okey, dan juga disebabkan sekarang ni penyakit influenza ni telah menular kan. Mungkin ada antara kita yang keliru, mungkin ada yang sebenarnya dijangkiti influenza tapi tidak sedar yang mereka sebenarnya dijangkiti influenza. Macam mana, doktor? Kita tidak tahu sehingga kita buat ujian. Jadi simptom dia adalah lebih kurang sama, dan sehingga kita buat ujian tertentu tu baru kita akan tahu sama ada ianya influenza atau tidak. Sebenarnya ada beratus-ratus jenis virus yang ada di luar sana, dan kita boleh dijangkiti oleh bermacam-macam virus, dan ini sebenarnya membina antibodi seseorang itu daripada kanak-kanak. Cuma influenza adalah yang paling kerap, dan sebab itu ada ujian yang khas untuk influenza itu, dan biasanya kita tak lakukan ujian khas untuk virus-virus yang jarang berlaku lah, contohnya para influenza atau yang lain-lain. Okey, dan punca influenza ni bagaimana pula, doktor? Jadi punca influenza itu adalah virus itu sendirilah. Jadi apabila virus itu memang sentiasa ada, dia tak boleh hilang. Oleh kerana secara nalurinya virus itu kita tahu dia berubah, struktur dia boleh berubah-ubah. Sebabnya jenis virus itu banyak apabila mereka kaji, memang banyak jenisnya. Jadi apabila virus ini berubah-ubah, adalah impossible atau tak mustahil untuk kita untuk menghilangkannya daripada permukaan dunia ni. Impossible lah, because they keep on changing.
Jadi apabila satu jenis virus itu mula menular, itu yang menyebabkan pandemik yang berlaku sepanjang masa di dunia ini, dan contohnya yang berlaku di China H5N1 dan sebagainya, sehingga sama ada virus tu mati dengan pesakit tu dan hilang, ataupun dia burn out sendiri saja, ya. Jadi tapi selepas 10 atau 12 tahun mungkin ada yang lain. Kemudian punca lain adalah sebaran lah. Apabila dia tersebar disebabkan oleh komuniti yang rapat, terlalu ramai orang dalam satu komuniti, taska, tadika, sekolah, dalam masyarakat. Kemudian kita tidak mengamalkan cara-cara kebersihan, dan sudah tentu contohnya di negara yang tertentu tu di mana mereka hidup dengan haiwan, jadi lebih cepatlah menular dan dapat jangkitan yang luar dari kebiasaan seperti bird flu dan sebagainya. Okey doktor, dan saya yakin pastinya ada di antara orang di luar sana yang masih keliru. Apa kata kita, sebab mungkin mereka keliru influenza dengan COVID-19. Jadi apa kata kita saksikan bingkisan yang telah kami sediakan. Pengalaman saya masa kena COVID, dia lebih melibatkan rasa sakit pada tekak lah kan. Bergantung pada influenza pula. Ada simptom yang sama, cuma beza dia tak ada hilang dari rasa dengan diri bau. Lepas tu muncul demam secara tiba-tiba. Rasanya sama je. Sebab kalau tanya orang yang kena COVID ni, simptom dia lebih kurang samalah. Dia dalam rasa tak sihat, sakit-sakit badan semua, and then batuk semua. Kalau nak kata perbezaan tu mungkin lebih kurang lah. Actually kawan saya like few months back dia kena COVID. Lepas minggu daripada COVID tu dia datang balik, then after 1 week tu dia kena influenza lagi. Tapi masa COVID dia tak dia was okay lagi, tapi kalau masa dia kena influenza he was admitted in the hospital. So that's where I got to know that influenza lebih worse daripada COVID lah from my experience yang I tengok. So saya pernah kena influenza dengan COVID lah. So COVID macam tak ada apa, demam pun tidak. Tapi kalau influenza tu teruk lah. Sebab lagi saya ada sinus, lagi teruk lah dengan demam panas seminggu macam tu. Itu dia kekeliruan orang ramai terhadap influenza dan juga COVID-19. Tapi tadi ada satu individu cakap influenza tu rasa macam lebih teruk berbanding COVID-19. Apa pandangan doktor? Itu dia lah. Jadi sebenarnya influenza dah ada lama sebelum COVID-19. Jadi penyakit tu ramai dah kena simptom dia yang sama. Cuma dan persamaannya memang ada. Persamaannya dua-dua adalah berjangkit. Simptom dia hampir sama, tetapi perbezaannya yang ketara adalah memang COVID menyebabkan hilang deria bau lah. Ya. Tapi dua-dua boleh membawa maut, tapi kita ketahui COVID-19 memang secara telah membunuh ramai manusia. Ya. Okay. Dan dari segi apa yang dialami oleh seseorang itu memang berbeza. Sama juga macam kanak-kanak. Ada kanak-kanak yang mengalami influenza tapi dia boleh lompat je. Tapi ada yang mengalami influenza tapi nampak tak sihat, perlu drip, perlu rehat. Tapi kebanyakan mereka akan pulih seperti biasa. Jadi risiko untuk keadaan mereka menjadi sakit tu sebenarnya kurang pada influenza lah berbanding dengan COVID pada waktu COVID yang awal lah. Sekarang ni kita lihat keadaan COVID-19 pun kita pun tak laporkan lagi, dan ramai aja kena COVID, tetapi
simptom dia adalah ringan saja. Mungkin kerana kita dah ambil vaksin dan sebagainya dan antibody dah berubah-ubah, betul tak? Correct. Tapi kalau bagi mereka yang dijangkiti dan merasai kesakitan tu, apa pula yang risiko kepada mereka untuk influenza ni? Jadi influenza adalah satu virus yang menjangkiti kita punya saluran pernafasan. Jadi seseorang yang mengalami masalah atau memang dah ada masalah pernafasan seperti sinus ataupun penyakit asma, chronic lung disease, hypersensitive airway, maka sudah tentu keadaan mereka akan lebih keadaan dia akan lebih teruk daripada yang biasalah berbanding dengan seorang yang sihat. Badan seorang yang sihat, aktif, jadi risiko tu ataupun keadaan dia akan kurang. Dan juga seorang yang telah menerima vaksin, dia masih boleh dijangkiti influenza, tetapi keadaan dia tak seteruk seseorang yang tidak vaksin ataupun tak pernah menerima vaksin. Okey, baiklah doktor. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak bincangkan selepas ini dan juga kita akan bawakan seorang ibu kepada pesakit yang pernah mengalami influenza, seorang kanak-kanak. Tapi kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Hello Doktor. Kembali lagi bersama dengan saya Adrana Adnan di Hello Doktor, membincangkan topik virus yang tersembunyi dan lebih spesifik lagi kita sebenarnya membincangkan mengenai influenza. Dan seperti yang saya janjikan sebelum kita berehat tadi, saya bawakan kepada anda ibu kepada pesakit yang pernah mengalami ataupun dijangkiti influenza, iaitu Puan Ariana Sofia Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih pada hari ini juga kena jemput saya di Hello Doktor. Ya, terima kasih kerana sudi datang untuk berkongsi bersama dengan kami di Hello Doktor. Tapi sebelum itu mungkin Puan Ariana boleh kongsikan bagaimana pertama kali Puan sedar yang anak Puan mula rasa tidak sihat. Okey, bermula pada kakak dia. Saya ambil dia petang, dia sekolah sampai petang. So bila petang tu teacher dia maklum dia tak sihat. Tapi waktu tu suhu dia suam je dan keesokannya dia dah start mula demam yang tinggilah. Dan dia tak pergi sekolah. So waktu tu saya assume dia demam biasa. Jadi kita makan ubat yang ada kat rumah je lah. Dan hari yang kedua, adik dia pula yang demam. Tapi sebab ubat demam tak ada kat rumah. Jadi malam tu kita orang pergi klinik dan cek dengan doktor lah. Tapi kita tak ada buat test darah, tak ada buat orang kata spesifik untuk cek lah. Sebab waktu tu mungkin demam baru lagi. Yang kakak baru masuk hari kedua. Dan adik baru hari pertama. Oh, anak puan ni umur berapa? Yang kakak dan juga adik? Masa kakak waktu tu umur dia 6 tahun. Adik dia setahun 4 bulan. Okey. Dan waktu sementara nak tunggu doktor panggil pun, sebab suhu dia tinggi, kita orang basuh kepala dia sebab nak bagi kurangkan suhu tu. Berapa suhu dia? Sampai kat situ dekat 40. Oh, tinggi. Memang yang adik tu memang tinggi jugalah. Okey. Yang adik tu tinggi berapa pula suhunya? Yang adik dekat 40, kakak dalam 39 macam tu. Okey, kurang sedikit. Betul. Okey, tapi bagaimana pula proses ataupun perjalanan puan lah daripada klinik terus pergi farmasi cari ubat dan akhirnya ke hospital? Okey, actually sebenarnya hari yang saya pergi ke klinik adik dia demam tu, sebenarnya tu pertama kali. So selepas dah dapat ubat, a few day tu kita memang kat rumah je. So memang kita monitor lah. Maksudnya bila demam dia tinggi, kita makan ubat. Tapi selepas dah masuk hari keempat, kakak dia hari keenam, demam tak kebah. Sebab kat rumah kita ada untuk cek suhu. So after makan ubat, tak sampai tempoh matang dia, maksudnya selepas 6 jam macam tu, suhu dia naik balik. Tapi masa tu dah tahu anak mengalami influenza atau tidak? Belum lagi. Belum lagi. So hari keempat adik dia demam tu, kita pergi klinik semula. Masa itulah doktor kata suhu dia terlampau tinggi, kita buat tes darah dulu. So daripada tes darah tu, doktor kata bacaan darah dia tak cantik. So doktor kata kita proceed untuk tes sama ada COVID ataupun influenza lah. Tes dengan COVID dulu negatif. So dia terus proceed untuk influenza.
Masa itulah baru tahu positif. Okey, baiklah. Kalau kita dengar cerita Puan Ariana ni memang dia mengambil step by step lah proses dia. Tapi mungkin ada juga orang dekat luar sana ya doktor yang mungkin mengambil mudah mengenai penyakit influenza ni. Jadi mungkin apa pandangan doktor? Adakah wajar untuk mereka ambil mudah berbanding dengan sekarang ni mungkin orang lebih terperinci ataupun fokus dengan COVID-19? Tidak, memang kita tidak perlu ambil ringan penyakit influenza ini. Dan apa yang dialami oleh anak-anak puan tu memang seperti hampir semua kanak-kanak lainnya yang masuk ke ward. Cuma kita perlu faham apabila virus ini, semua virus hidup pada suhu normal. Mereka suka hidup pada suhu kita yang normal. Jadi apabila sesuatu virus itu masuk ke dalam badan kita akan menaikkan suhu, otak kita akan menaikkan suhu badan kita supaya suhu kita naik lebih tinggi supaya untuk membunuh virus itu. Tapi kadar kenaikan suhu itu yang kita tak boleh kawal. Jadi kebanyakan kanak-kanak apabila suhu mereka demam, contohnya suhu lebih dari 38 tetapi kurang dari 39, mereka masih okey lagi. Tapi bila suhu tu dah naik sehingga 40, maka mereka akan nampak mereka tak sihatlah, tak selesa. Jadi dari segi simptom dia yang seperti demam, kurang sihat, tak nak makan. Jadi mula-mula kebanyakan ibu bapa akan rawat, di mana bagus bagi ibu bapa untuk merawat sendiri pada peringkat permulaan untuk sebagai virus biasa. Tapi bila dia tidak kebah dan tak semakin sihat, maka masa itulah beberapa ujian dilakukan. Ujian darah boleh dilakukan membantu kita untuk menentukan sama ada jangkitan kuman atau tidak. Ya, sensitif test maknanya boleh nampak sel darah putih dia tinggi, ya, dan juga perubahan pada darah itu menunjukkan ada jangkitan kuman. Tapi dia tak spesifik, dia tak memberitahu kita virus A, B atau C. Ya. Jadi untuk menentukan sama ada virus apa, kebanyakannya sekarang ni semua doktor akan lakukan ujian COVID dan juga ujian influenza. Okey. Baiklah, sekarang ni apa kata kita saksikan bingkisan yang telah kami sediakan ini mengenai vaksin influenza. Apa kata sama-sama kita saksikan? Influenza vaksin sebenarnya adalah virus yang telah dilemahkan. Selepasnya diinjek ke badan penerima vaksin, ia bertindak merangsangkan badan penerima vaksin untuk menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus influenza. Ia secara langsung akan memberi imuniti kepada pesakit untuk mendapat perlindungan daripada infeksi influenza pada masa akan datang. Biasanya imuniti tersebut bermula berkesan 2 minggu selepas injection. Usia yang paling muda bagi penerima suntikan vaksin influenza adalah seawal 6 bulan. Sebab sebelum 6 bulan tak ada kajian yang menunjukkan ada kebaikan ataupun faedah vaksin tersebut kepada penerima vaksin di bawah 6 bulan. Bagi penerima vaksin influenza kali pertama dalam hidupnya yang berumur 6 bulan ke 9 tahun adalah diperlukan untuk dapat 2 suntikan pada tahun pertama, kerana suntikan kedua influenza vaksin itu bertindak sebagai booster dose. Untuk tahun yang seterusnya, injection yang diperlukan adalah setahun sekali. Saya menyarankan supaya individu-individu yang berumur lebih daripada 6 bulan sehingga ke dewasa untuk menerima vaksin influenza sebagai perlindungan kepada kita semua daripada simptom-simptom dan komplikasi-komplikasi yang mungkin akan disebabkan oleh influenza infection.
Itu dia sedikit sebanyak mengenai vaksin influenza yang seperti yang doktor sarankan perlu diambil kalau boleh setiap tahun sekali sebab berbeza-beza virus itu setiap tahun. Tapi kita nak tanya kepada Puan Ariana, bagaimana sebenarnya keadaan anak Puan masa dia dijangkiti influenza tu? Mungkin Puan boleh kongsikan. Okey, dari segi kakak dia, sepanjang dia demam tu, keadaan dia memang lesu. Dan tak sama macam demam biasa. Selalunya kalau demam biasa dia masih aktif. Tapi demam ni dia memang tak ada selera makan. Boleh katakan terlampau lesu, memang sangat lesu. Sampaikan saya macam pelik kenapa tak bergerak apa semua kan. Kalau macam adik dia memang langsung tak nak duduk, nak kita dakap. So memang badan dia memang lesu lah. Tak sama macam demam biasa. So apa yang saya nampak bila influenza ni, demam dia, suhu dia, orang kata tak sampai berapa jam kita makan ubat paracetamol, ubat demam biasa, dia akan naik balik. Dia akan naik tinggi tu sampai kalau kita letak kain panas, kain basah dekat kepala, memang cepat sangat dia kering. So memang kita orang bila waktu malam, memang sentiasa berjaga sebab risau suhu dia sentiasa naik kan. Waktu tu memang tak terfikir influenza. Sebab ingat mungkin demam biasa, virus. Jadi memang sepanjang tempoh tu keadaan dia memang tak apa-apa okey lah. Dengan batuk dan sesama dan sebagainya lah. Okey, dan mungkin bagi pandangan doktor sendiri, rawatan yang sesuai diberikan kepada pesakit-pesakit influenza ni bagaimana doktor? Jadi kebanyakan kanak-kanak atau orang dewasa yang mengalami influenza perlu rawatan di rumah saja. Asalkan mereka selesa, banyak minum air, kemudian pastikan makan ubat yang ada. Tapi kanak-kanak atau orang dewasa yang dirawat di ward, rawatannya adalah yang supportive treatment, maknanya kita membantu mereka sendiri, contohnya berikan ubat demam, mereka yang dehydrated, kita bagi drip. Kemudian sekiranya ada sesama batuk, bagi ubat sesama. Jadi symptomatic treatment tu mesti ada lah. Dan sekiranya perlu, setengah doktor akan menambahkan IV antibiotik sekiranya ada jangkitan secondary infection atau jangkitan kedua. Kedua adalah specific treatment. Specific treatment adalah ditujukan kepada influenza sendiri. Jadi ada ubat untuk influenza, dipanggil anti-flu. Jadi yang biasa digunakan di Malaysia adalah Tamiflu atau oseltamivir. Dan juga ada beberapa yang lain yang digunakan, tapi yang paling kerap digunakan adalah Tamiflu atau Fluhop. Jadi ubat ni apabila diberikan, dia mengurangkan kadar jangkitan tu sedikit, mungkin dalam sehari, 2 hari, dan biasanya mereka akan recover macam biasa kan. Lepas 2-3 hari, kanak-kanak dia dah okey, boleh berhentikan drip, dia dah main, dia dah makan, mereka dah kebanyakan okeylah. Okey. Dan macam anak Puan Ariana sendiri bagaimana? Berapa hari ambil masa untuk sembuh seperti sedia kala? Okey, selepas dah tahu dia influenza ni, kita pergi hospital. Masa sampai ke hospital pun suhu dia pun tinggi, dekat 40. Dan bila dah start warded tu, doktor dah start bagi ubat influenza. Dalam masa selepas 3 hari dia keluar ward, keadaan dia dah recover balik macam biasa. Dah start aktif macam biasa. Cuma sepanjang dia tempoh dia demam tu, memang sangat-sangat lesu dan suhu dia memang tinggi berbanding orang kata demam biasa lah. Tapi after dah makan ubat influenza, alhamdulillah dia orang dah recover macam biasa. Okey, baiklah. Selepas ini sebenarnya kita nak tanya mengenai tips lah kepada ibu bapa, terutamanya bagaimana mereka untuk handle ataupun mengawal penyakit influenza ni kepada anak-anak mereka. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Hello Doktor membincangkan topik virus yang tersembunyi ataupun influenza. Jadi doktor, selain daripada mengambil vaksin setiap tahun, apa lagi antara cara-cara yang boleh kita lakukan untuk mencegah influenza ni daripada terus menular? Kita berbalik kepada yang asas. Nombor satu adalah gaya hidup lah. Apabila cara hidup sihat, ibu bapa pun sihat,
maknanya makanan yang seimbang, gaya hidup yang cergas, aktif, bersukan, berpeluh, dan juga mengamalkan hidup yang sihat, maknanya tidur awal, dan kemudian bila satu keluarga itu sihat, risiko untuk dijangkiti itu memang kurang. Kemudian yang lainnya yang kita dah ketahui, dengan COVID kita dah belajar norma baru, maknanya kerap membasuh tangan, memakai pelitup muka, elakkan daripada bergaul dengan yang komuniti yang orang ramai, terutamanya bila mereka tak sihat, dan juga seperti kanak-kanak sekiranya mereka pergi ke taska, sekiranya ada yang diketahui kanak-kanak tak sihat, maka isolate ataupun asingkan mereka. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengelakkan atau mengurangkan kadar jangkitan ataupun bilangan jangkitan dalam satu komuniti itu. Dan bagi Puan Ariana sendiri, apa yang bermain di minda ataupun di fikiran Puan lah ketika melihat kedua-dua anak waktu itu serentak mengalami ataupun dijangkiti penyakit influenza? Mungkin boleh kongsikan. Okey, bila dia orang dah demam, waktu tu memang sangat risau sebab dua-dua demam dan dengan suhu yang tinggi kan. Pertama yang saya risau waktu tu adalah risau sawan. Sebab bila suhu yang tinggi, benda tu yang paling saya risau. Jadi boleh katakan setiap masa saya memang akan cek suhu dia orang, tahap macam mana. Dan orang kata kalau ibu bapa di luar sana pun bila anak tak sihat, dia orang memang tak cukup tidur kan. Dia orang akan berjaga nak pastikan anak tu dalam keadaan okey. So waktu tu memang saya sangat risau. Pertama memang saya risau dia sawan, dan memang saya akan sentiasa pantaulah keadaan dia macam mana, supaya senang nanti bila kita nak cek balik dengan doktor, kita tahu kondisi dia macam mana. So sepanjang tu memang tak ada selera makan. So apa yang saya boleh buat, saya bagi apa yang diorang perlukan. Contoh diorang tak boleh nak makan ke apa, kita bagi yang boleh membantu diorang lah. Contohnya macam vitamin, kalau macam anak susu macam formula dia tak minum, so kita bagi satu yang benda yang untuk gantikan supaya ada tenaga. Okey, dan bagi pandangan doktor pula, bagaimana sebenarnya kita nak tingkatkan lagi lah kesedaran terhadap penyakit influenza ni kepada masyarakat kita, terutama sekali kepada golongan ibu bapa? Jadi yang utamanya adalah kempen kesedaran. Jadi dengan kesedaran, awareness tentang jangkitan flu ni, maka lebih banyak ibu bapa akan dapatkan flu vaksin, di mana walaupun sebenarnya flu vaksin ni dari secara keberkesanannya dia mengurangkan kadar hospitalization lebih kurang 50% lah, tapi berkesan dan juga apabila kita amalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang seimbang, maka risikonya akan berkurangan. Nombor dua adalah sudah tentu mengelakkan daripada dijangkiti, menjaga kebersihan. Yang ketiga sudah tentu adalah vaksin lah. Okey, dan mungkin bagi Puan Ariana sendiri boleh kongsikanlah kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin masih lagi menganggap influenza ni penyakit yang remeh, yang tidak serius kan. Mungkin Puan boleh berikan nasihat ataupun tips kepada ibu bapa di luar sana. Okey, bila anak demam, pada saya kalau anak yang demam lebih daripada 3 hari ataupun ada simptom-simptom yang teruk sepanjang dia orang demam, better kita pergi klinik lah, pergi klinik untuk cek. Ataupun kalau simptom tu berlarutan ataupun lagi teruk, tak sampai 3 hari pun boleh terus ke hospital. Terutamanya benda yang paling penting lah dekat rumah, kita kena ada termometer untuk cek suhu tu. Sebab at least bila benda tu ada, kita boleh pantau dia punya suhu macam mana kan. Dan kita jangan anggap demam tu semua sama. Kadang-kadang benda yang kita tak boleh nak jangka macam sawan, benda-benda yang boleh memberi kesan lah. Dan info yang saya baca juga doktor, yang saya dapat, benda tu boleh juga jangkit paru-paru. So saya risau juga bila anak demam lebih daripada 3 hari dengan kondisi yang tak berapa okey, dia akan efek pada paru-paru. So jadi pada saya, ibu bapa kalau anak tak sihat, benda paling utama kita pantau dia punya demam macam mana. Kalau lebih daripada 3 hari ataupun ada simptom yang teruk,
terus bawa pergi hospital lah. Yes, okey. Dan mungkin secara ringkaslah daripada doktor untuk yang terakhir sekali, tips dan juga nasihatlah kepada penonton Hello Doktor kita. Jadi 4 perkara lah. 1, kita perlu sedar. 2, kita perlu cegah. 3, vaksin. Dan keempat, dapatkan insurans perubatan supaya boleh masuk ke hospital, sama ada di hospital swasta ataupun hospital yang berdekatan. Dan juga untuk pengetahuan semua, di satu hospital saja untuk 1 tahun tu jangkitan influenza kita dapati lebih kurang 750 dan 400 adalah kanak-kanak. Itu hanya satu hospital swasta di Kuala Lumpur. Jadi sekiranya ada 30 hospital di Kuala Lumpur ni, maksudnya dalam setahun tu lebih kurang 15,000, sama dengan data di even Amerika Syarikat. Jadi jumlah jangkitan kuman influenza tu memang ketara. Yes, dan tidak seharusnya kita mengambil penyakit influenza ni sebagai penyakit yang remeh ataupun tidak serius. Jadi terima kasih kepada Dr. Zarin, Dr. Zarin Iqmal Zan Muhammad Zain atas perkongsian, dan juga Puan Ariana atas perkongsian yang dapat memberikan kesedaran kepada ibu bapa di luar sana. Jadi itu sahaja yang dapat kita kongsikan di Hello Doktor untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di masa yang sama pada minggu hadapan. Saya Adrana Adnan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.